Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke Sembang Sazuan Channel. Saya sedang membaca laporan NHMS 2019 berkenaan dengan penyakit darah tinggi di Malaysia dan saya mendapati laporan tersebut menyebut bahawa 6.4 juta penduduk Malaysia mengalami penyakit darah tinggi, iaitu lebih kurang 3 daripada 10 orang setiap penduduk. Daripada jumlah tersebut, hanya separuh yang sedar bahawa mereka mempunyai penyakit darah tinggi dan antara mereka yang sedar itu hanya 90% saja yang mengambil ubat dan hanya 45% daripada mereka yang mengambil ubat tu mempunyai tekanan darah yang terkawal. Penyakit darah tinggi ini juga didapati meningkat dengan umur. Semakin meningkat usia seseorang, risiko untuk mendapat penyakit darah tinggi ini semakin tinggi. Di dalam laporan ini juga menyarankan untuk kita memeriksa tekanan darah kita secara kerap untuk memastikan dia sentiasa di bawah kawalan. Check your pressure. Siapakah yang perlu melakukan pemeriksaan tekanan darah ini secara berkala? Sudah tentu mereka yang telah disahkan mengidap penyakit darah tinggi dan orang-orang yang mempunyai risiko mendapat penyakit darah tinggi. Faktor risiko untuk mendapat tekanan darah tinggi ini kita boleh bagikan kepada modifiable dan juga non-modifiable. Umur memainkan faktor risiko yang penting dalam penyakit darah tinggi ini. Mereka yang berumur lebih pada 30 tahun sudah boleh membuat pemeriksaan tekanan darah sekurang-kurangnya setahun sekali. Kekerapan pemeriksaan itu bertambah dengan usia. Bermaksud jika seseorang itu mencapai umur 40, lebih kerap pemeriksaan tekanan darah perlu dilakukan. Terutama sekali jika ia adalah seorang lelaki dan juga mempunyai sejarah keluarga yang mempunyai tekanan darah tinggi. Selain daripada itu, mereka yang kuat makan garam, mereka yang BMI-nya terlebih dan kurang aktif, juga sering mengalami stres, berisiko besar untuk mendapat tekanan darah tinggi dan perlu menjalani pemeriksaan secara berkala. Untuk episod kali ini, saya akan menunjukkan demonstrasi bagaimana melakukan pemeriksaan tekanan darah di rumah. So, ini adalah BP monitor yang saya pakai di rumah, jenis Emron, dan ini adalah cuff-nya dan dia ada lubang di sini. So, kita masukkan cuff-nya di sini dan ia menggunakan bateri 3A. So, macam mana kita nak pilih BP monitor yang sesuai? Kita pergi ke farmasi dan tanyakan BP monitor yang sesuai. Yang paling penting, cuff ni mesti sesuai dengan saiz tangan. Dia tidak boleh terlalu kecil ataupun terlalu besar. Okay, so untuk blood pressure monitor di rumah ni disarankan ambil pada 2 masa dalam satu hari. Seawal pagi sebelum mengambil ubat darah tinggi dan petang sebelum makan malam. So untuk mengambil tekanan darah di rumah, kita perlukan setengah jam sebelum ambil tekanan darah tu tidak minum kafein ataupun tidak berada dalam keadaan yang letih ataupun baru lepas bersukan untuk mendapatkan bacaan yang tepat. Kaki kena ke bawah dan tidak bersilang. Tangan direhatkan di tepi dan jika memakai jam, kita tanggalkan terlebih dahulu. Okay, so untuk menggunakan BP monitor ni, pertama sekali kita kena sensingkan dulu baju kita dan kita masukkan tangan ke dalam cuff ini dan pastikan tulisan arteri ini lebih kurang 1/3 lengan kita. Okay, seterusnya kita rapatkan cuff tu. Tetapi tidaklah terlalu ketat, asalkan kita boleh masukkan dengan mudah satu jari. Okey, dan pastikan baju kita tidak melitupi dan kita letakkan di sebelah satu paras dengan jantung. Okey, dan kita kekal tenang dan tekan
button start. Ketika mesin ini sedang membuat bacaan, kita tidak seharusnya bercakap-cakap ataupun membuat sebarang pergerakan. Bernafas macam biasa dan kekal tenang sehinggalah bacaan diberikan oleh mesin ini. Okey, so ini adalah bacaan tekanan darah yang kita ambil tadi. Cara membacanya adalah systolic pressure, iaitu bacaan di sebelah atas tu. Di sebelah atas tu kita panggil systolic pressure 116, dan tekanan darah bawah iaitu diastolic pressure 74. Selalunya ditulis 116/74 mm mercury, itu tekanan darah. Dalam bacaan petang ni nampak normal. Dan juga mesin ni juga mengira tekanan nadi seminit saya. Sebentar tadi 87 per minit, juga normal. Dan selalunya selepas kita membuat satu bacaan, kita berehat seketika selama lebih kurang seminit sebelum kita tekan kembali butang start untuk bacaan yang kedua. Kita tekan lagi sekali. Secara amnya, tekanan darah melebihi 130/90 dikira sudah tinggi. Rawatan perlu dimulakan jika tekanan darah kekal tidak turun. Sila dapatkan rawatan atau konsultasi di klinik berhampiran. Akhir kata, nasihat saya untuk menurunkan tekanan darah di dalam badan, amalkanlah gaya hidup sihat, makan sihat, bersenam, kurangkan garam dalam makanan dan kurangkan berat badan. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.